warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bahasan kudrat hamba. Kalau kitab saya ni muka surat 26 . Ini ini ialah perbahasan pada menyatakan kudrat hamba. Kudrat ni kita panggil, orang Melayu kita macam cakap kudrat juga. Kita kata tak ada kudrat. Tak ada kudrat. Tak ada kekuatan. Tak ada tenaga. Kita panggil kudrat. Kalau orang Petani panggil rain. Rain dia panggil. Rain kita. Kita panggil rain juga. Dia kata bahasan kudrat hamba. Bermula ini ialah perbahasan bagi kudrat hamba. Adakah terdahulu ia kudrat hamba itu daripada kerja? Ini adakah Allah Ta'ala menjadikan kekuatan pada kita, tenaga kita sebelum kita melakukan pekerjaan? Maksudnya kalau kita nak buat satu benda tu, kita nak bergerak, kita nak berjalan, kita nak makan tu, adakah Allah Ta'ala berikan pada hamba tu tenaga tu untuk dia angkat, dia nak makan, dia nak berjalan tu sebelum tu ke, atau berserta dengan dia, ataupun dijadikan Allah Ta'ala pada kudrat hamba tu berserta dengan kerja juga. Ataupun soalan kedua pula, adakah Tuhan berikan pada kita, pada hamba itu
Iaitu pada ketika Allah Ta'ala berikan kudrat hamba tu pada ketika apabila dia nak ambil tu pada ketika tu Allah Ta'ala bagi. Situ ada khilaf ulama. Jadi, kena faham soalan situ tu. Jadi, adakah terdahulu ia kudrat hamba itu daripada kerja? Adakah Tuhan berikan pada tenaga kepada hamba tu sebelum dia buat kerja, sebelum dia berjalan ke, dah siap ada dah. Sampai masa kita guna tenaga tu. Ataupun berserta dengan kerja sekali, berserta dengan buat tu. Kita nak angkat tu, masa ketika tu Tuhan berikan tenaga pada kita, pada ketika kita mengangkat, jalan, makan. Itu tempat perbahasan yang kita nak bahas pada pagi ni. Baik. Berkata Imam Ash'ari. Ni ada masuk sikit dalam perbahasan ilmu makkulat. Ni kita dah belajar dah dulu ni. Ni lepas saya beritahu dah. Nak tanya tapi mungkin dia payah tapi tak apalah. Kalau Kak ini nak jawab boleh je. Saya nak tanya. Berkata Imam Al-Ash'ari. Jadi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Nama dia Ali bin Ishaq nama dia. Gelarannya Ash'ari. Kata setengah ulama' kenapa dia panggil Ash'ari. Kata setengahnya Qabilah. Kata setengahnya suatu ibu dia melahirkan Imam Ash'ari, dia tu dalam keadaan berbulu. Sebab tu Ash'ar. Ketika ibu dia lahirkan dia, dia tu dalam keadaan berbulu banyak. Sebab tu dia gelarannya Ash'ar. Ash'ar ni bulu. Dia keturunan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Nabi Muhammad SAW. Baik. Apa kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari? Bahawasanya tak rujuk. Nya tu tak rujuk. Tak rujuk. Nabi Dhamir Sya'ni dia panggil. Bahawasanya dia bukan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari kata. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari juga dan juga yang muafakat juga dengan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari iaitu pendapat Mu'tazilah pun sama juga. Dia sama dengan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari juga. Dia kata bahawasanya kudrat bagi yang baru itu ada ia pada ketika bekerja jua. Dia kata kudrat bagi yang baru itu. Apa kudrat? Kekuatan. Rain. Tenaga tu. Kekuatan yang Allah Ta'ala jadikan bagi hamba tu. Tu kata bagi yang baru. Baru tu apa? Makhluk lah. Hamba. Kudrat ini kekuatan. Kekuatan bagi yang baru itu ini kekuatan tenaga. Yang Allah Ta'ala jadikan bagi hamba itu. Itu dinamakan. Dia kata kekuatan yang Allah Ta'ala jadikan bagi hamba itu ada ia kudrat itu. Ada ia kudrat itu yang baru tu. Yang Allah Ta'ala jadikan bagi hamba tu. Ada ia kat mana? Pada ketika bekerja jua.
Jadi pada ketika eh, ini Allah jadikan seorang tu pada ketika apabila seorang tu nak menggerakkan tangan dia. Dia nak gerak tu. Macam ni bergerak. Allah Ta'ala jadikan kudrat, jadikan tenaga. Allah Ta'ala berikan tenaga ataupun sifat kekuatan tu pada hamba tu. Pada ketika bekerja juga. Ini berserta sekali lah. Contoh kita nak angkat ni, angkat tangan lah. Tuhan jadikan lah. Tuhan sertakan dengan kudrat hamba. Tuhan sertakan dengan kudrat hamba. Jua. Apa maksud jua? Tidak terdahulu. Tidak terdahulu ni panggil tafsir pada jua. Apa maksud jua? Tidak terdahulu ia kudrat hamba tadi. Tidak terdahulu ia. Ini tidak ada sebelum ia kudrat bagi yang baru tu. Atasnya atas bekerja. Jadi sebelum kita nak jadikan tu, bukanlah dia katakan Tuhan dah bagi kita siap-siap tenaga tu. Dah bagi siap tenaga tu, lepas tu kita tu buat kerja. Mengikut pendapat Imam Syarih, dia kata bukan begitu. Dia kata. Tu kata dia. Sebab apa dia boleh kata tidak terdahulu ia atasnya? Sebab apa boleh kata tidak ada sebelum ia kudrat bagi yang baru itu di atasnya di atas bekerja. Bekerja ni maksudnya apa? Melakukan pekerjaan lah. Itu maksud kata bekerja. Kena faham takut istilah yang diskam ni. Bekerja tu maksudnya kita buat satu perbuatan. Kena faham situ tu? Melakukan sesuatu kan Ustaz? Maksudnya kita lakukan satu perbuatan, menggerak ke, gerak kaki ke, goyang pala ke. Maksudnya kita melakukan satu perbuatan. Kita melakukan satu perbuatan tu maksud bekerja. Orang sana pergi kija. Tu. Buat kija ni. Maksudnya melakukan sesuatu pekerjaan. Melakukan suatu perkara. Tak kira lah. Itu tulis itu bekerja. Jadi dia kata, tidak terdahulu. Apa tidak terdahulu? Tidak ada sebelum ia kudrat bagi yang baru tu. Ia tu kembali pada kudrat bagi yang baru. Yang ni sifat kekuatan yang Allah Ta'ala jadikan pada hamba itu. Tidak terdahulunya ia atas melakukan satu pekerjaan. Baik, sebab apa kata ilat pada kata tidak terdahulu? Sebab apa dikatakan tidak terdahulu? Kenapa dikatakan tidak ada sebelum kudrat hamba tu? Kerana kudrat bagi yang baru itu arad. Kerana kudrat bagi yang baru itu ialah arad, dia kata. Jadi kudrat bagi yang baru itu, apa kudrat ataupun kekuatan yang Allah Ta'ala jadikan pada hamba itu, itu dinamakan arad. Dinamakan sifat. Dinamakan sifat. Dia kata sebab sifat. Jadi sifat tu kita maklum, arad dia menumpang pada benda. Arad ni kalau dalam istilah ilmu apa? Makulat. Arad ni kena kepada benda yang wujudi. Sebab tu dia istilah ilmu makulat di sini masuk akan datang masuk ilmu makulat ni sedikit. Tapi kita belajar dah. Tapi belajar pun lama dah. Kalau tak tengok balik tu jadi lupa. Saya pun gitu juga. Kalau tak tengok pun saya terlupa. Sebab kita jarang nak main. Jarang kita nak guna kan ilmu makulat ni.
Jadi kerana kudrat bagi yang baru itu, iaitu kerana kekuatan yang Allah telah jadikan pada hamba itu, itu baru tu apa? Hamba tu lah, makhluk. Itu ialah arat nama dia. Jadi kudrat yang Allah telah berikan pada kita tu, itu arat dia kata. Tu yang tenaga tu. Tenaga kita buat kerja tu. Itu dikatakan arat. Tatkala bila kata namanya arat, maka ia arat itu tidak kekal dua masa. Dia kata arat tu tak kekal dua masa. Ini bukan pendapat jumhur. Sebab apa dalam matan Babali Cahaya tu disebut syair dia kata wa qala qaumun la yadumu fil mahal hinaini wal awwalu azharu musya hinaini wal awwalul azhar mushtamal. Jadi kalau mengikut pendapat Imam Asy'ariyah, dia kata arak tu tak kekal dua masa. Macam mana? Kita kata ni putih dan hijau. Hijau tu dia tak kekal dua masa, tak kekal daripada dua ketika. Setiap saat tu berubah. Hijau yang kita tengok pada sekali tengok ni, dengan hijau, kita tengok, contohlah, hijau pada pukul 9.10. Hijau pukul 9 dengan hijau pukul 10. Yang kita tengok tu, dia kata berubah sebenarnya. Sebab apa dia boleh kata begitu tu? Dia asalnya kerana makhluk ni dia ada dua. Dia pertama, kita maklum, makhluk ni tak lepas dari dua perkara. Jirim dan arat. Kalau jirim, dia bawa diri dia sendiri. Ada dia dengan sendiri dia. Kalau arat, dia menumpang pada jirim. Dia kata menumpang pada yang lain. Baik, bila kata menumpang pada yang lain, tak dapat tidak kita kata arat tu dia berhajat, dia berkehendak pada Allah. Dia berkehendak. Dia bukan ada dengan sendiri. Semua dah. Baik. Jadi kita kata dia berhajat kepada Allah. Bila berkehendak tu, kata setengah ulama, bila berkehendak ni, dia nama dia hudus. Baharu-baharu ni dipanggil hudus. Kata setengah ulama, dia panggil imkan. Imkan dia apa? Boleh terima ada, boleh terima apa? Boleh terima ada, boleh terima tiada. Kalau hudus baharu ni apa? Ada kemudian pada tak ada. Itu hudus. Jadi, kenapa dia kata, kalau mengikut pendapat ni, dia kata hudus. Sebab apabila berkehendak pada hudus, nak ada makhluk ni berkehendak pada Tuhan. Jadi ada makhluk ni, kita ni lah makhluk ni, dia berkehendak pada Tuhan, maka itu dia panggil hudus. Contoh kita kata Tuhan mengadakan
Dia sebab Imam Abu Hasan Asy'ari, dia buat bandingan gini. Mula-mula Tuhan menjadikan kita. Kita pun beranak. Ni pada fasa pertama. Jadi bila fasa pertama Tuhan jadikan kita tu, kita beranak, Tuhan berikan kekuatan pada kita masa tu. Kemudian pada peringkat yang kedua, contoh kita Tuhan jadikan hijau. Pada peringkat pertama ni hijau. Jadi. Hijau pada kata, Tuhan jadikan hijau pada kertas. Ambil ni mudah. Bila Tuhan jadikan hijau pada kertas ni, permulaan hijau tu mula Allah Ta'ala jadikan. Kemudian hijau yang kedua pula. 9, kata-kata Tuhan jadikan hijau pukul 9. 9:91 minit, 92 minit tu dia berubah dah. Ni payah nampak sikit. Tapi berubah tu, kalau kita di sisi ahli sunnah kita, jumhur ulama, hijau pukul 9 dengan pukul 10 sama je. Tapi Imam Syafi'i tak. Dia kata hijau yang pukul 9 dengan pukul 10 tu tak sama. Sebab dia tak kekal. Dia tak kekal dua masa. Pada peringkat mula-mula Allah Ta'ala jadi kepah hijau tu. Peringkat yang kedua tu seolah-olah kata terlepas. Dia ambil kat sini dah. Dia Imam Asy'ari dia ambil kat sini. Peringkat yang kedua tu seolah-olah terlepas daripada Tuhan. Dia berubah tu berubah dengan sendiri. Tapi kita dapat hijau-hijau juga. Ibaratnya kita beli kereta kita hari ni warna merah. Setiap saat tu dia berubah. Dia kata berubah. Walhal benda sama je. Pukul 9 dengan pukul 10 merah tu sama juga. Kita panggil merah juga. Tapi Imam Asy'ari dia kira kata, dia kira detail ya. Dia kata tu sebab dia arad. Bila arad dia tak kekal dua masa. Dia. Bila sifat ni dia tak boleh kekal dua masa. Dia mesti berubah. Kalau pendapat ahli sunnah, baqa'u a'radi zamanani rudi. Kekal dua arad itu pada kekalnya arad itu pada dua masa. Baqa'u a'radi zamanani rudi. Baqa'u kekallah oleh arad itu. Dalam kitab Matan Babali Cahaya tu ada sebut. Dia punya syair dia. Tabi'i Baqa'u a'radi zamanani rudi. Wa qala qaumun la yadumu fil mahal. Itu perkataan Imam Abu Hasan Asy'ari bawah. Kalau ahli sunnah, arad itu kekal dua masa. Kalau ahli sunnah, arad itu kekal dua masa. Baik. Di sini ni, dia kata arad itu tidak kekal dua masa. Jadi apa kaitan dengan sifat kudrat tu? Apa kaitannya? Jadi kudrat hamba tu, sebab tu Tuhan menjadikan pada ketika bekerja tu. Kalau Tuhan, ni nisbah dia lah. Kalau Tuhan jadikan sebelum tu tenaga tu, jadi Tuhan, dia kata, tidak terdahulunya kudrat hamba tu sebelum dia melakukan pekerjaan. Maksud Tuhan tak jadikan. Bukan Tuhan tak berikan. Sebab kerana kudrat bagi yang baru tu arad, dia kata. Sebab dia satu berubah. Dia tak boleh kekal dua masa. Kaedah dia, maka ia arad tidak kekal dua masa. Itu kaedah bagi Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia payah nampak sikit ni. Dulu kita belajar makulat dulu. Kalau tengok pada muka surat 30 apa.
Saya lupa beritahu kalau mengaji kitab Taqwa Ikhwan ni kena tengok kita, kalau bab ni kena tengok kitab Makulat. Uh, dia kudrat ni dia masuk dalam Makulat apa? Kudrat iradat. Dia masuk dalam Makulat apa? Tu kat ini. Dia masuk dalam Makulat mana? Kaif ke? Makalatul Kaif. Dia masuk Makalatul Kaif. Jadi Makalatul Kaif seperti kita kalau dalam kitab Aizkan kita belajar, iaitu seperti kudrat iradat. Jadi kudrat umpama tu dia tidak lama malakah dia tu. Dia tidak lama lekat pada zat. Dia berubah. Dia panggil apa? Amrun yang dia kata kudrat tu dia panggil amrun i'tibari mutajaddid. Amrun i'tibari yang mutajaddid. Dia panggil amrun i'tibari yang mutajaddid. Tapi kalau istilah ilmu makulat dia kata benda tu wujudi. Ilmu makulat dia kata benda tu wujudi, ada. Tuhan bagi kudrat tu ada, tenaga. Sebab boleh rasa dia kata. Tak. Jadi tenaga kita, kehendak kita ni, dia panggil masuk makulatul kaif. Sebab makulatul kaif ni dia masuk dalam ketentuan pada zat. Dia masuk dalam ketentuan pada zat. Jadi yang dikatakan kudrat tu, kudrat hamba tu, yang ni dia dikatakan lama lekatnya pada zat, dikatakan hal. Jadi kelakuan. Kalau dalam kitab saya tengok ni, dia kalau nisbah dia ni, sifat kudrat kita ni dia panggil sifat yang malakah. Satu sifat yang tetap. Sifatul rasikhatun. Apa? Dia panggil fi apa? Fi nafsi. Apa? Ya. Sifatun rasikhatun fi nafsi. Sifat yang tetap pada diri. Dia asal dia masuk dalam maklutul kaif. Baik, tak apalah. Nanti kita bahas lagi. Kemudian dia kata, jadi mengikut pendapat Imam Asy'ari tu, nak cerita kudrat hamba ni, yang kita kata masuk dalam maklutul kaif tu, kudrat hamba tu dia kata, pada ketika nak melakukan satu perkara tu, Allah Ta'ala baru jadikan kudrat hamba tu pada ketika nak melakukan satu perkara. Sebab ilatnya, kerana kudrat itu dikatakan arad. Dia masuk dengan salah satu benda arad. Sebab arad ni, kudrat tu dia menumpang pada tubuh badan kita. Boleh kita nak bergerak. Boleh kita nak berjalan. Boleh kita nak makan. Kena ada tenaga.
kena ada rai, kena ada kekuatan. Maka kekuatan yang kita nak buat tu, dia menumpang pada zat. Bila menumpang pada zat, maka ia arak dia tidak kekal 2 masa. Seolah-olah kata, tenaga kita pada ketika kita belajar pagi ni, tak sama dengan tenaga kita nak pergi belajar saat lagi. Kalau kita fikir dengan akal, nampak betul. Yalah. Tenaga kita sekarang ni nampak kuat sikit, gagah sikit. Ketika kita belajar ni. Saat lagi pukul 10, tenaga Tuhan bagi juga. Tapi kita letih sikit. Ada tenaga juga. Nampak tak? Itu maksud dia. Jadi dia tak kekal lah. Kau kan nampak kekal, kita nampak masuk juga, nampak juga masuk dia punya tu. Tapi bukan itulah pendapat jumhur. Sebab tenaga tu Tuhan bagi pada kita tu satu kekuatan pada anggota. Akan datang dia beritahu. Dia terbit. Segala perbuatan kita ni semua terbit daripada tenaga kita. Tak kira kita kata tenaga tu banyak ke sedikit ke. Asal kata ada tenaga, Tuhan dah bagi dah. Tapi kalau ikut Imam Abu Asy'ari dah. Kekuatan yang Allah bagi tu, tenaga waktu pagi tu lain pada tenaga waktu petang kita. Tenaga kita pukul 9, kita pukul 8 kita belajar ni, pukul 7.30. Tak sama dengan tenaga kita, kita buat kerja pada pukul 9. Kod tu dia bahas. Tapi tengok. Saya ada kritikan pula. Dan berkata Abdul Rahman Jaziri di dalam kitab Tawdihul Aqaid. Dalam kitab Tawdihul Aqaid. Saya diskam banyak ambil rujukan kitab ni. Dia banyak ambil kitab. Dia ambil rujukan kitab Syekh Abdul Rahman ni. Maklum kita belajar sifat kalam pun dia juga. Kalau tengok sifat-sifat sebelum kita belajar, kebanyakan ambil dalam kitab Tawdihul Aqaid. Nama dia Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri. Orang mana Al-Jaziri ni, Jazir, tak tahu dekat. Asal Jazair kot. Algeria. Apa dia kata dalam kitab Abdul Rahman Al-Jaziri dalam kitab Tawdihul Aqaid? Bahawasanya Makhlukal pada kata berkata, perkataan bagi Asy'ari itu. Mana perkataan bagi Asy'ari? Arad. Itu badal pada kata perkataan. Arad tak kekal 2 masa ini. Yang kata Imam Abu Asy'ari kata arad tu tak kekal 2 masa tu. Ini ialah perkataan dengan ketiadaan dalil. Kau tak ada dalil, itu guna akal semata-mata. Memang kita guna akal pendapat kok gitu. Jadi yang kata Imam Abu Asy'ari kata arad tak kekal 2 masa. Kita kata tadilah warna hijau pukul 9 dengan pukul 10 tu tak sama. Tenaga kita tu pukul 9 dengan tenaga kita pukul 10 tak sama. Memang kalau kita fikir dengan akalan, dengan akal kita betul. Tapi ambil sandaran mana? Dia kata apa? Perkataan ini ni, perkataan Asy'ari ni, dia kata apa? Arad tak kekal 2 masa ini ni. Perkataan ini, ialah, khabar pada kata bahawasanya, ialah perkataan, ialah pendapat dengan ketiadaan dalil. Habis itu, tulis. Hanya semata-mata akal. Hanya semata-mata akal sahaja. Memang dia ambil berakal sebab ialah. Kita dah mengaji tauhid ni memang ilmu makulat ni memang guna akal. Bila kata tak ada dalil, maka tidak tersembunyi dhaifnya. Apa tak tersembunyi? Tidak terlepaslah daripada menghukumkan akan dhaifnya, akan lemah perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari.
Maka tak tersembunyilah. Maka tak terlepaslah daripada menghukumkan dhaifnya, ini menghukumkan akan lemahnya perkataan itu. Tu habis tu mana hak betul? Habis tu kalau faham kata kudrat tu dia tak terlepas, ataupun kita kata kudrat hamba, kita kata arat tu tak kekal dua masa tu, itu dia kata tak tersembunyi dhaifnya, ini tidak terlepas daripada hukumkan akan lemahnya perkataan itu. Kalau begitu kata tidak tersembunyi dhaif tadi tu, perkataan kudrat bagi yang baru tu, perkataan Al-Ash'ari tu, apa dia kata? Badal pada kata perkataan ataupun makul qaul. Kalau begitu kata apa? Kata tidak tersembunyi dhaif tu, perkataan Al-Ash'ari itu, mana dia perkataan Al-Ash'ari? Badal pada katanya, kudrat bagi yang baru tidak terdahulu di atas kerja itu, khabar. Dhaif. Itu pun lemah. Jadi dia kata kudrat bagi yang baru. Kata Imam Asy'ari, kudrat bagi yang baru. Apa bagi yang baru? Sifat kekuatan yang Allah Ta'ala jadikan kepada hamba itu tu. Itu kata bagi yang baru tu. Tidak terdahulu. Jadi tidak ada sebelum di atas kerja itu. Yang Imam Asy'ari kata tidak terdahulu, yang ini tidak ada sebelum di atas kerja itu perkataan itu tu dhaif. Itu perkataan yang lemah, dia kata. Kata Tuhan tak berikan tenaga pada kita, kekuatan tu sebelum daripada kita lakukan perbuatan tu. Itu dhaif, kata dia. Sehari ni dia, kitab kita ni dia duk main khilaf lagi. Antara Imam Asy'ari dengan siapa ni? Dengan kitab Abdul Rahman Jaziri ni. Dengan lagi pula ada pula daripada perkataan Imam daripada Mu'tazilah. Jawapan dia nak lagi selamat tu, Imam Fazlul Ar-Razi tu tolong jawab semua. Habis tu lagu mana? Dah kata dhaif, lemah. Maka yang tahqiq daripada ilmu, maka bermula ulama-ulama yang tahqiq. Tahqiq ni apa maksud tahqiq? Isbatul masalah bidalil. Itu maksud tahqiq. Maka ulama-ulama yang tahqiq, yang menyabitkan, yang mendatangkan satu masalah dengan dalil tu. Itu maksud tahqiq. Bila sebut kata ulama tahqiq, ulama yang mendatangkan satu masalah dengan dalil. Tu kena ingatlah, kita dah beritahu dulu tahqiq hanya kau zaman. Dulu saya pernah cerita banyak kali tahqiq. Maka ulama-ulama yang tahqiq daripada ilmu, yakni daripada ilmu usuluddin, dan sebahagiannya daripada ilmu makulat. Maka bermula yang tahqiq daripada ilmu tu, khabar. Membenarkan arat. Membenar ni maksud mengaku. Dia jong. Kalau orang tadi punya jong.
Dia mengaku membenarkan. Dia mengaku membenarkan ia. Kena tambah sikit ia. Kalau nak bagi nampak. Membenarkan ia ulama-ulama yang tahqiq tu. Akan arat itu. Arat mana? Yang tak kekal dua masa ini. Tiga bangsa jua. Jadi dia kata, jadi ulama yang tahqiq, dia kata, mereka ni mengaku kata arat itu tak kekal dua masa ini, ada tiga bangsa je, ada tiga jenis je. Hak lain semua kekal dua masa. Jadi ulama tahqiq, ulama yang mendatangkan satu masalah dengan dalil ni, Haji Zaman, mereka ni yang dia kata juga arak tu tak kekal dua masa, tapi tak kekal dua masa pada tiga jenis benda ni. Hak ni memang tak kekal dua masa. Adapun lain, itu semua kekal. Mana dia tak kekal ni? Ni. Ni kita belajar dulu ni. Silap. Kalau kita pula dia tak kekal. Yang dia katakan kekal. Yang tak kekal tu ada tiga jenis ni. Tiga bangsa. Apa tiga bangsa? Tiga jenis. Jadi nak cerita apa kat sini? Arat ni semuanya kekal dua masa. Nak bagi faham senang. Arat ni kekal semua masa. Arat ni kekal dengan semua masa. Melainkan tiga perkara ni je. Tu maksud dia je. Tiga bangsa ni, tiga jenis ni, arat dia tak kekal dua masa. Mana dia? Tiga bangsa tu, tiga jenis tu. Iaitu gerak. Al-harakat. Maknanya ni contoh gerak ni. Ni. Tak? Dia tak kekal. Masa gerak ni, pertama ni, kita dia tak sama dengan gerak ni. Nampak je? Yang ni kan masa ni gerak ni. Cak. Satu. Ni masa lain. Dua. Tiga. Tu memang tak sama, kita nampak tu. Dan suara al-aswad. Tadi al-harakat gerak. Dan suara. Saya duk cakap ni. Satu. Sampai kat haji. Cakap saya ni masa pengaji tu, dia berayun dia. Tak sama tu. Siapa kata tak sama? Haji dengar tu dia tak sama dengan saya cakap ni, suara saya keluar ni, dia tak sama dengan orang dengar sana tu. Dia tak kekal. Tengok orang-orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia azan tu, nampak tak? Dia punya sampai suara tu. Bukan tuk. Bukan itu. Sampai. Nampak tak? Dia tak kekal tu. Dua. Dan masa al-azman. Ini kita belajar dalam makulat. Masa ni dia masuk dalam yalah. Masuk dalam makulatul kam. Ya, masa ni ada sebagai ulama ada banyak khilaf. Dalam kitab kita belajar dulu. Katanya pergerakan falak. Tapi yang kita nampak sikit tu, yang kata masa tu, pendapat yang muktamad dia apa? Iaitu mutajaddid. Jadi masa-masa ni je, dia panggil al-amrun i'tibari mutajaddid. Perkara yang kita kira dengan akal, tapi yang baru datang. Masa. Itu pendapat yang muktamad. Masa ni benda yang mutajaddid.
yakni yang baru datang timbul. Mutajadid ini pergi datang. Maksudnya diperbaharui. Banyak tengok masa. Saya bercakap ni. Sampai kaji 1 saat pula. Lain lah tu. Nampak je? Dia tak kekal tu. Macam kita lah je. Masa kita duduk dengar rakam, duduk mengaji, belajar. Masa kita belajar dengan live, dengar rakam sama. Sama masa tu. Tak sama. Masa kita dengar tu tak sama. Masa kita sekarang dengar ni lain. Tak sama dengan masa kita dengar kali kedua. Masa kali pertama kita kurang faham. Kali kedua lagi faham. Contoh nampak? Contoh nak kata. Jadi tak sama situ. Tak sama lah masa tu. Tu al-azman. Kata gerak, suara dan masa ni sebagaimana dibicarakan di dalam ilmu makulat. Kau tu kena tengoklah dalam kitab ilmu makulat. Dia masuk dalam makulatul kam ni, masa tu. Jadi benda suara, itu semua dalam ilmu makulat lah. Yang kita sudah bahas dulu lama dah. 2 tahun lepas, ke tahun lepas, tak ingat lah. Rasa 2 tahun lepas. Tu baik, habis. Dan adalah gerak dan masa dinamakan arad juga di sisi ulama makulat. Dia tak masuk Ibn Tibari je. Kalau istilah dalam ilmu tauhid, gerak, suara, masa tu itu dalam ilmu tauhid. Jadi ulama usuluddin bukan arad. Hanya perkara yang bahasa Ibn Tibari je. Tapi di sisi ulama makulat, dia kata apa? Suara dan masa. Dia kata adalah gerak dan masa. Habis suara, tak masuk. Di sisi dia, suara tu dia panggil, dia kata wujudi je. Kok tu pula dah. Dia sepakat dengan kita je, suara je. Suara tu sama. Dia panggil arad sayalan. Mengalir suara. Tu. Jadi di sisi di sisi ilmu makulat, adalah gerak dan masa. Adalah gerak dan masa tu dinamakan arad juga. Dipanggil arad. Kata benda wujudi. Dia kira kat mana kata wujudi tu. Jadi masa gerak, bergerak dan masa dinamakan arad juga di sisi ulama makulat. Jadi sisi ulama makulat dia katakan wujudi. Kita tidak. Kita amrun i'tibari. Dia panggil amrun i'tibari. Cuma yang sama muafakat kita dengan dia tu suara. Suara tu sama. Sebab tu dia tak sebut suara tu. Dia sebut gerak dan masa. Habis suara? Suara sama dengan dia juga. Habis itu. Kita sambung balik. Saya tak sedar. Dan berkata Mu'tazilah. Tak sudah hari ni. Dia panjang. Tak apa, kita bahas minggu depan je. Slow lah. Nanti kita ulang sikit-sikit nanti. Allahuakbar. Dia payah sikit ni, payah. Ya, susah faham, Ustaz. Agak susah nak faham. Dia payah sikit nak faham sebab dia benda yang terperinci. Kita tak ada bahan dan kita tauhid lain tu susah sikit nak jumpa. Masalah ni Hari ni sekarang dia bahas. Akan datang lagi dia bahas. Orang yang tidur, adakah dia tu bisu ke, ada sifat berkata ke, tu dia boleh bahas itu juga. Kita tak kira ni dia sebenarnya agak tinggi juga sebenarnya. Bukan perbahasan biasa-biasa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan